Salam sejahtera pada Mislau. Saya, Muhammad Nazrin bin Salmadul, akan membentangkan konsep sosiobudaya. Kita pergi terlebih dahulu kepada pengenalan kepada sosiobudaya. Sosiobudaya merujuk kepada interaksi antara aspek sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Ia menggambarkan hubungan yang kompleks antara nilai, norma, tradisi, kepercayaan, dan tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Konsep ini menekankan bagaimana budaya dan struktur sosial saling berhubung dan memberi kesan antara satu sama lain dalam pembentukan identiti individu dan kumpulan dalam sesebuah masyarakat. Baik, kita akan pergi kepada sosiobudaya mengikut pandangan tokoh. Kita pergi kepada tokoh pertama, Edward B. Taylor, yaitu 1832 hingga 1970. Beliau mendefinisikan budaya sebagai sistem keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat resam, dan kemampuan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks sosiobudaya, beliau melihat budaya sebagai hasil daripada interaksi sosial antara individu dan kumpulan dalam sebuah masyarakat, yang kemudian membentuk nilai, kepercayaan, dan amalan yang diterima dalam masyarakat tersebut. Selain itu, Pierre Bourdieu, yaitu 1930 hingga 2002, beliau memperkenalkan konsep habitus yang merujuk kepada sistem kepercayaan, nilai, dan pemikiran yang dibentuk oleh pengalaman sosial individu. Menurut Bourdieu, sosiobudaya juga melibatkan hubungan antara struktur sosial dan pembentukan individu melalui amalan harian. Habitus ini mempengaruhi bagaimana individu melihat dunia dan bertindak dalam masyarakat, serta bagaimana struktur sosial membentuk peluang dan batas dalam kehidupan mereka. Seterusnya, Emily Durkheim, 1858-1917. Beliau merupakan seorang tokoh utama dalam sosiologi, menganggap masyarakat sebagai identiti yang lebih besar daripada individu. Beliau berpendapat bahwa budaya sebagai daripada struktur sosial, membentuk norma-norma sosial yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat. Durkheim memberi penekanan kepada peranan nilai-nilai bersama dan institusi sosial dalam meningkatkan individu dalam masyarakat dan mengekalkan kestabilan sosial. Clifford pula, seorang ahli antropologi budaya, terkenal dengan pendekatannya yang melihat budaya sebagai sistem simbolik, yaitu beliau berpendapat bahwa budaya adalah cara manusia memberi makna kepada pengalaman mereka. Dalam pandangannya, sosiobudaya melibatkan cara masyarakat mengorganisasikan kehidupan mereka melalui simbol, ritual, dan amalan yang memberi makna kepada interaksi sosial dan pembentukan identiti kolektif. Yang terakhir, Stuart Hall, 1932 hingga 2014.
Stuart ialah seorang tokoh dalam kajian budaya. Beliau menekankan bahwa budaya adalah produk daripada hubungan kuasa dan interaksi sosial. Dalam pandangan beliau, sosiobudaya melibatkan pembentukan identiti melalui media, bahasa, dan representasi dalam masyarakat. Beliau memberi perhatian kepada bagaimana identiti kolektif dan individu dibentuk oleh konteks sosial dan budaya yang luas, serta peranan pertumbuhan budaya dalam masyarakat global. Seterusnya, kita masuk kepada konsep sosiobudaya. Konsep sosiobudaya merujuk kepada hubungan interaksi yang kompleks antara unsur sosial dan budaya dalam masyarakat. Ia melibatkan bagaimana struktur sosial seperti kelas, keluarga, pendidikan, dan institusi sosial, dan juga budaya termasuk nilai, norma, kepercayaan, adat, bahasa, dan amalan, saling mempengaruhi dan membentuk kehidupan individu dan kumpulan dalam sebuah komuniti atau negara. Unsur utama dalam konsep sosio-budaya kita dapat lihat melalui unsur sosial yang merujuk kepada faktor-faktor yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam masyarakat, termasuk struktur sosial, peranan sosial, hubungan kuasa, dan interaksi sosial. Unsur sosial ini menentukan bagaimana individu berhubung dan berinteraksi antara satu sama lain, serta bagaimana kedudukan mereka dalam masyarakat mempengaruhi hidup mereka. Unsur yang kedua pula adalah budaya, yaitu melibatkan nilai, kepercayaan, norma, adat resam, tradisi, bahasa, agama, dan seni yang dikongsi dalam sesebuah masyarakat. Budaya memberikan panduan kepada individu dalam membentuk identiti mereka dan menentukan cara berpikir, berperilaku, dan bertindak dalam kehidupan seharian. Kita masuk kepada ciri-ciri dan konsep sosiobudaya, yaitu terdiri daripada interaksi sosial dan budaya yang menekankan bagaimana konsep sosial dan budaya tidak terpisah tetapi saling berinteraksi dan membentuk nilai dalam masyarakat. Pembentukan identiti kolektif adalah yaitu konsep sosiobudaya memberikan fokus kepada bagaimana individu membentuk identiti mereka sebagai daripada kumpulan dan masyarakat yang lebih besar melalui amalan sosial dan budaya yang dikongsi. Yang ketiga, kepelbagaian dan dinamis, yaitu sosiobudaya juga mengiktiraf bahwa budaya dan struktur sosial sentiasa berkembang dan berubah mengikut masa, dipengaruhi oleh faktor luar seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Contoh konsep sosiobudaya dalam kehidupan. Sistem pendidikan, amalan agama, pengaruh media dan teknologi. Jika kita lihat sistem pendidikan di setengah masyarakat, pendidikan dianggap sebagai jalan utama untuk mobiliti sosial. Manakala di masyarakat lain, struktur pendidikan mungkin lebih berpusat kepada nilai tradisional atau keagamaan. Agama adalah elemen budaya yang penting yang mempengaruhi hidup individu dalam masyarakat. Peranan agama dalam kehidupan seharian sering dipengaruhi tingkah laku sosial, hubungan keluarga, dan cara individu berinteraksi dan komuniti. Pengaruh media dan teknologi, yaitu
Dengan teknologi dan media massa yang moden memberikan impak besar kepada bentuk budaya yang berkembang dalam masyarakat, seperti gaya hidup, tren fashion, dan cara individu berkomunikasi. Kesimpulannya, konsep sosiobudaya mengajak kita untuk melihat kehidupan sosial dan budaya sebagai satu entiti yang tidak terpisah, di mana kedua-duanya saling mempengaruhi dan membentuk pandangan serta tingkah laku masyarakat. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih mendalam menilai bagaimana identiti, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat dibentuk dan diteruskan dan berubah mengikut perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Itu saja dari saya. Saya serahkan kepada rakan pembentang yang lain. Sekian, terima kasih. Hai, apa kabar? Oke, saya akan menyambung daripada pembentangan yang diterangkan oleh pada Cikgu Nazrin sebelum ni, iaitu mengenai sosiobudaya. Yang part saya ialah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sosiobudaya di sekolah. Oke, faktor-faktor ini dia melibatkan aspek yang berkaitan dengan interaksi sosial, norma, nilai, dan budaya yang berkembang dalam kalangan pelajar dan warga sekolah. Okey. Pertama, iaitu latar belakang keluarga. Okey. Latar belakang keluarga ni yang melibatkan perbezaan nilai dan norma. Pelajar ni datang dari keluarga yang berbagai budaya yang berbeza-beza datang ke sekolah. Ini lantas akan memberi impak kepada cara mereka berinteraksi dengan rakan sekelas, cara mereka untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran sekolah. Yang kedua ialah pengaruh budaya keluarga. Okey. Untuk pengaruh budaya keluarga pula ni yang berperanan dalam membentuk personaliti dan tingkah laku pelajar. Ia adalah diwarisi melalui oleh keluarga akan mempengaruhi cara pelajar berinteraksi dengan orang lain dan cara mereka melihat dunia. Okey. Seterusnya juga ialah melibatkan persekitaran sosial dan komuniti sekolah. Pertama ialah interaksi sosial, iaitu interaksi antara pelajar, guru dan juga kegiatan sekolah, di mana akan mewujudkan satu sikap, peraturan amalan yang wujud dalam komuniti sekolah yang akan membentuk suasana kehidupan sosial dan budaya di kalangan pelajar. Kedua ialah peraturan di sekolah, di mana peraturan ini akan membantu untuk membentuk budaya dan tingkah laku pelajar. Di mana peraturan yang jelas dan konsisten akan membantu mewujudkan suasana yang teratur dan aman di sekolah. Dan yang seterusnya adalah aktiviti kokurikulum. Semua tahu kan, kita di sekolah memang akan banyak aktiviti kokurikulum seperti sukan, kelab dan juga persatuan, di mana akan memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dengan rakan sebaya dari latar belakang yang berbeza dan mengembangkan kemahiran sosial mereka, di mana mereka boleh berinteraksi sesama pelajar dan boleh bergaul lah, mereka berjumpa dengan komuniti kaum ni dengan kaum ni, maksudnya diorang boleh saling bertukar-tukar pendapat lah. Itu antaranya lah juga. Dan lagi satu ialah kepelbagaian budaya. Okey, pertama ialah di sekolah kita akan menerima pelbagai jenis suku kaum ataupun etnik sekolah, iaitu menghasilkan keberagaman budaya, iaitu kepelbagaian budaya, di mana pelajar yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, etnik, agama dan budaya yang akan mewujudkan persekitaran yang kaya dengan keberagaman budaya. Ini boleh menjadi peluang untuk memperkaya pengalaman sosial, tetapi juga cabaran dalam mencipta kesefahaman dan keharmonian di dalam komuniti pelajar tersebut. Dan seterusnya adalah cabaran integrasi, di mana memupuk integrasi antara kaum dan meningkatkan pemahaman antara budaya merupakan cabaran utama dalam sekolah yang mempunyai kepelbagaian budaya. Perbezaan dalam nilai norma dan bahasa boleh menyebabkan konflik ketegangan.
Okey, sebab itu pentingnya toleransi di mana supaya pelajar dari latar belakang yang berbeza boleh mewujudkan suasana yang harmoni dan positif di sekolah. Pelajar perlu belajar untuk menghormati dan menghargai perbezaan budaya. Itulah kepentingannya amalan toleransi yang diterapkan kepada pelajar supaya boleh saling memahami di antara pelajar dengan pelajar-pelajar yang lain yang berlainan budaya. Itulah antara sebabnya lah. Dan guru juga memainkan peranan penting di dalam faktor tersebut, iaitu guru akan menjadi seorang pembimbing dan model. Di mana guru akan membimbing pelajar tersebut dalam aspek sosial dan juga budaya. Mereka perlu menunjukkan sikap-sikap positif dan nilai-nilai murni kepada pelajar. Selain itu juga di sekolah juga kurikulum dan pendidikan moral juga perlu diterapkan untuk memainkan peranan dalam membentuk nilai-nilai seperti hormat, toleransi dan juga saling memahami antara pelajar. Sama juga dengan murid yang beragama Islam, di mana mereka akan diterapkan di dalam subjek pendidikan Islam mengenai semua elemen-elemen kebaikan lah yang di dalam yang perlu diterapkan dalam diri mereka lah. Itu antara satunya. Pemupukan nilai-nilai murni ini adalah satu yang penting bagi mengembangkan sifat-sifat kejujuran, tanggung jawab dan kasih sayang. Nilai-nilai ini akan membantu mereka menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab. Itu antara faktor-faktor kepelbagaian sosio budaya. Untuk seterusnya pula, saya akan menerangkan mengenai isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio budaya. Okey, pertama, perbezaan latar belakang sosioekonomi, di mana pelajar yang berpendapatan rendah atau miskin sering menghadapi cabaran dalam mengakses kemudahan pendidikan yang berkualiti. Mereka kurang mampu untuk membeli bahan rujukan, komputer, peralatan pembelajaran yang boleh menyokong pencapaian akademik mereka. Yang kedua, kepelbagaian bahasa dan juga dialek. Semua tahu di Malaysia ni kita mempunyai pelbagai bahasa dan juga dialek yang berbeza-beza yang mempunyai bahasa ibunda yang tersendiri seperti Melayu, Cina, Tamil, Iban dan juga Kadazan, Dusun apa semualah. Pelbagai lagi dialek tempatan. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk menerapkan sosio budaya di dalam diri mereka disebabkan mereka lebih fasih dalam bahasa ibunda ataupun dialek mereka. Mereka kurang mendalami dalam bahasa Melayu. Itulah juga salah satu sebab dia lah menyebabkan bila mereka berjumpa dengan berlainan bahasa dan dialek, mereka susah untuk berkomunikasi sebab mereka dalam penguasaan dalam bahasa Melayu mereka amat kurang. Itulah salah satu juga antara isu dia lah. Dan juga perbezaan akses kepada pendidikan, di mana akses pendidikan yang berbeza di kawasan bandar dan juga luar bandar. Di mana luar bandar infrastruktur pendidikan yang mungkin lebih terhad dengan kekurangan kemudahan atau sumber daya untuk menyokong pembelajaran pelajar, berbeza dengan kawasan bandar di mana kira fasilitinya serba lengkap. Itu adalah salah satu sebab dia lah yang boleh saya terangkan lagi lah. Dan seterusnya adalah penerimaan dan integrasi antara kaum. Walaupun Malaysia ini terkenal dengan kepelbagaian etnik, cabaran dalam memupuk integrasi antara kaum dan meningkatkan pemahaman antara budaya masih wujud. Isu-isu perkauman atau stereotip etnik ini mungkin wujud di kalangan pelajar. Dan ini akan menjejaskan hubungan sosial serta persekitaran pembelajaran di sekolah. Itu adalah juga antara dia punya isu dia lah. Dan juga pengaruh agama dalam pendidikan. Ya, semua tahu kita di sekolah tu kan bukan ada satu agama saja, kita macam berbilang-bilang agama kerana kita mengikutkan etnik kita sendirilah, di mana kita beragama, mana beragama Islam, mana beragama Hindu, beragama Kristian, ada macam-macam agama yang di mana akan memainkan peranan dalam konteks pendidikan di Malaysia. Walaupun di Malaysia ini mengikut kurikulum kebangsaan, namun terdapat sekolah yang berfokuskan pendidikan agama seperti sekolah agama atau sekolah vernakular. Semua tahu lah, kita pun sekarang ni sekolah bukan satu saja, banyak sekolah. Situlah SJKC, SJKT, tiba-tiba ada lagi sekolah pondok. Kira dia macam bercampur-campur dah lah. Itulah antara cabaran-cabaran dia lah. Yang seterusnya, bukan yang keberapa ada, yang seterusnya lagi dia banyak.
Ini antaranya lah. Pengaruh sistem pendidikan yang kurang fleksibel. Di mana sistem pendidikan di Malaysia ini lebih berorientasikan kepada peperiksaan dan pencapaian akademik yang memberi kesan kepada pelajar dari latar belakang yang berbeza. Di mana pelajar yang datang daripada keluarga yang kurang mampu mungkin tidak mempunyai sokongan yang kuat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi peperiksaan dan menyebabkan mereka tertinggal berbanding dengan pelajar yang lebih bernasib baik. Di mana pelajar yang kurang mampu ni mungkin susah untuk mendapatkan tuition, menyediakan barang-barang keperluan untuk pendidikan semua berbanding dengan pelajar yang berkemampuan. Di mana kan kita lebih fokuskan kepada peperiksaan juga pencapaian akademik semata-mata. Jadi perkara itu akan menyebabkan murid ni dia macam mengalami tertekan sedikit lah sebab dia kena fokus kepada peperiksaan dan akademik semata-mata. Padahal murid ni mungkin dia lebih kepada kurikulum dia mungkin cemerlang. Itulah salah satu dia. Mungkin dia kurang ditekankan untuk melibatkan apa yang diminat kepada murid tersebut. Untuk kesimpulannya pula, saya boleh katakanlah untuk isu ketidaksamaan ini masih lagi menjadi isu berat lah. Sebab dia masih lagi macam mana dia masih masih lagi perlu difahami dan juga ditangani lah isu ketidaksamaan yang timbul akibat kepelbagaian sosial budaya dalam sistem pendidikan ni lah. Berbagai usaha perlu diwujudkan untuk persekitaran sekolah yang inklusif, adil dan harmoni adalah penting untuk memastikan semua pelajar dapat peluang yang sama untuk berjaya. Yang penting kita sama ratakan semua kepada semua murid dan pelajar. Janganlah ada berat sebelah. Itulah salah satu dia. Maksudnya itu saja yang saya dah sampaikan. Yang seterusnya apa saja akan disampaikan oleh Cikgu Syafiq seterusnya. Sekian dan terima kasih. Bye bye. dalam sekolah rendah. Dalam peranan guru sebagai sosialisasi di sekolah rendah terdapat 10 peranan yang boleh kita masukkan dalam pendidikan di sekolah rendah. Pertama adalah guru mendidik nilai-nilai sosial. Ini merujuk kepada cara guru mengajar tentang nilai-nilai asas dalam kehidupan bermasyarakat seperti hormat menghormati, tolong menolong dan bertanggungjawab. Seterusnya yang kedua adalah memupuk disiplin murid. Sebagai contoh, guru memainkan peranan penting dalam mengajar pelajar tentang disiplin dengan memberi arahan yang jelas mengenai peraturan dan prosedur di sekolah. Dengan itu secara tidak langsung murid terus berintegrasi dan berinteraksi secara sosial tanpa mengira latar belakang. Yang ketiga, memberi contoh teladan. Guru berperanan menjadi role model dengan menunjukkan tingkah laku
positif yang dapat ditiru oleh pelajar seperti menghormati orang lain dan bertanggung jawab. Yang keempat, sikap bekerja sama. Guru perlu menggalakkan murid untuk bekerja sama dalam aktiviti kumpulan yang mengajarkan pelajar cara berinteraksi dan bekerja dengan orang lain. Yang kelima, membangunkan kemahiran komunikasi. Guru membantu murid meningkatkan kemahiran komunikasi dengan mengajar cara berbicara dengan jelas, mendengar dengan penuh perhatian, dan berinteraksi dengan orang lain secara berkesan. Yang keenam, mendidik tentang kerjasama dalam kepelbagaian. Sebagai contoh, guru mengajarkan murid untuk menghargai perbezaan budaya, agama, dan latar belakang sosial, serta membina perpaduan dalam kalangan murid. Yang ketujuh adalah menguatkan identiti diri. Guru membantu murid memahami identiti diri mereka sebagai individu dalam masyarakat yang lebih luas, membimbing mereka untuk mengenali potensi diri mereka. Yang kedelapan, guru perlu meningkatkan kemahiran menyelesaikan konflik. Secara tidak langsung, guru perlu mengajar murid cara menyelesaikan konflik secara aman dan berkesan melalui perbincangan, rundingan, dan pemahaman murid. Yang kesembilan, memberi bimbingan emosi. Ini merupakan peranan yang sangat penting. Guru memainkan peranan dalam membantu murid menguruskan emosi mereka dengan cara yang positif dan menggalakkan sokongan emosi yang sehat, terutamanya ketika di dalam sekolah dan bilik darjah. Yang terakhir sekali, membina hubungan antar pelajar dan komuniti. Ini merujuk kepada guru juga berfungsi sebagai penghubung antara pelajar dan komuniti sekolah serta masyarakat luar. Ia memberi peluang untuk pelajar berinteraksi dalam persekitaran sosial yang lebih luas, terutamanya PIBG di sekolah. Semua ini memainkan peranan untuk membantu murid membentuk kemahiran sosial dan emosi yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat yang berbeza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, kita lihat kepada peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam sistem pendidikan, terutamanya di sekolah. Jom lihat peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Yang pertama adalah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif. Guru harus memastikan bahawa semua pelajar tanpa mengira latar belakang diberi peluang yang sama untuk berjaya tanpa mengira budaya dan agama masing-masing lah. Semua murid harus menyatu dalam semua mata pelajaran tanpa mengira latar belakang yang sama untuk berjaya. Seterusnya, yang kedua, mendidik tentang kepelbagaian budaya. Melalui mata pelajaran seperti sejarah dan pendidikan moral, malahan pendidikan seni visual juga boleh diterapkan dalam kepelbagaian budaya. Guru boleh menerapkan nilai-nilai hormat, menghormati, dan perpaduan di dalam sistem pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, membantu pelajar memahami dan menghormati perbezaan. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan aktiviti seperti kerja berkumpulan yang bercampur kaum untuk menggalakkan interaksi sosial dan komunikasi di antara mereka. Ini memastikan mereka saling menghormati dan memahami antara satu sama lain ketika pengajaran dan pembelajaran berlaku. Yang keempat, bekerja sama dengan ibu bapa dan komuniti melalui program seperti Hari Keusahawanan, Minggu Kebudayaan. Ini agar sekolah dapat memperkukuh kefahaman antara budaya, terutamanya dalam masyarakat yang pelbagai kaum di negeri kita. Yang kelima,
menggunakan teknologi untuk merapatkan jurang pembelajaran di antara budaya. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan pembelajaran digital untuk membantu pelajar yang kurang berkemampuan untuk mengakses pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang budaya atau agama. Guru merupakan antara peranan penting dalam menyatukan digital dalam masyarakat pada masa kini. Oleh itu, peranan-peranan yang telah diberikan ini merupakan antara peranan ejen sebagai guru untuk membentuk ataupun melahirkan individu yang berintegrasi dan saling menghormati antara satu sama lain. Sebagai kesimpulan, kepelbagaian sosial budaya dalam pendidikan adalah satu realiti yang perlu diurus dengan bijak. Walaupun terdapat cabaran seperti ketidaksamaan akademik dan budaya, peranan guru yang efektif dapat membantu membentuk sistem pendidikan yang lebih inklusif dan seimbang. Kami berharap video ini dapat memberikan kesedaran tentang pentingnya memahami kepelbagaian sosial budaya dan bagaimana kita boleh mengatasi cabaran yang wujud. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.